Bak kata rakan penyampai kita tadi, kurangkan kontroversi. Jangan membuat sebarang spekulasi. Nampak. Sebab apa? Ramai sangat kat luar sana tu kata-kata kan. Nikah ni sah ke tidak? Belajarnya belum cukup lagi. Tapi dah sesuka hati mengeluarkan hukum sendiri. Terutama sekali di media sosial kan. Jadi hari ini kita nak bawakan orang yang boleh merungkai segala persoalan anda. Kita nak bersama dengan Ustaz Suhaimi bin Ahmad Wakil, pendaftar perkahwinan percayaan dan rujuk orang Islam daerah Petaling. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Waras jauh. Waras. Mentang-mentanglah sama tempat ya. Tapi saya rasa Sabah Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah. Satu Malaysia lagi. Satu Malaysia. Satu Malaysia lagi. Ustaz, sekarang ni kan ialah PKP ni. Bila kita tak sedia sebenarnya COVID-19 ni nak melanda. Jadi bila kita bercakap mengenai norma baru, bukan sahaja pergerakan kita terbatas, nak makan pun ada rumah baru, nak bergaul ada rumah baru, kahwin pun ada rumah baru juga. Kita mula dengan nikah ni. Ada juga orang pening. Nikah online ni sebab kita tak pernah kan. Boleh tak Ustaz jelaskan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Malaysia. Ya Ustaz. Salam nikah satu Malaysia. Okey, pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk satu perbincangan yang baik sangat sebenarnya. Dan disebut tadi tentang masalah berkaitan dengan nikah. Pertama, nikah itu fitrah. Ya. Cukup masanya, maka keinginan mendirikan rumah tangga itu ada. Baik lelaki ataupun perempuan. Lagi-lagi kalau yang dah berpasangan. Betul. Jadi kalau dah ada rezekinya, dah ada pasangannya, dah dirisik, dah bertunang, mak ayah pun okey, jalan. Kan? Sebab sekurang-kurangnya, selain daripada kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala ni, kita ikut sunnah Nabi, fitrah kita ni yang ada keinginan nak ada suami, nak ada isteri tercapai. Nak ada pasangan. Ya. Jadi cuma kita orang Malaysia, kita orang Islam ni bila kita nak menikah, pastikan rukun nikah tu kena penuhi. Betul. Rukun nikah tu mesti kena penuhi. Jadi kalau rukun nikah dipenuhi, syarat-syarat dipenuhi, cara mana nikah tu pun insya-Allah yakin. Macam yang kita bincang ni kan malam ni cerita pasal nikah apa? Nikah online kan. Bunyinya tu macam pelik sikit sebab 20 tahun dulu memang kita selap gaya tak pernah dengar pun benda ni. Jadi bila sekarang ni bila terkait dengan COVID-19, isu PKP, pergerakan itu terbatas. Jadi ini satu inisiatif yang telah diambil oleh peringkat pengurusan jabatan dan kita pun telah mendapat keputusan daripada Majlis Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Saya ingat saya tahun 2006 lagi. Tarikhnya 19 Januari 2016 ya, telah memutuskan bahawa nikah secara video conference ni ataupun orang istilah hari nikah online, nikah tu sah. Kita kena yakin. Lagi-lagi kalau bisa kata rukun tadi dipenuhi. Dia syaratnya rukun mesti dipenuhi. Bila rukun dipenuhi, syarat dicukup, nikah sah. Betul. Cara macam mana nak buat, itu design masing-masing. Design masing-masing ada orang nikah simple aja. Nikah simple tu maknanya dia memang tak ada nak proper sangat. Datang pejabat agama pernah kita jumpa pakai t-shirt je. Pakai t-shirt je. Kita pun tanya, kau ni nak nikah ke nak apa? Asal nikah Ustaz, kata dia. Asal nikah je Ustaz. Yang perempuan saya tengok, ni nak nikah ke? Orang perempuan biasa kan, wah dengan mak anda bersebagainya kan. Ni nak nikah ke? Janji nikah Ustaz, kata dia. Silap gaya dia kata, rukun cukup, nikah sah. Sempoi. Syukur kata dia kan. Saya kata, yalah betul lah tu. Kan? Maknanya kalau maknanya di segi rukun tu cukup, kita kena yakin. Okey. Jadi apa yang bezanya sangat antara nikah online atau dalam talian ni berbanding dengan nikah yang konvensional yang biasa ni? Okey. Sebenarnya nikah online, kita guna bahasa nikah online ataupun VC, video conference punya pernikahan kan. Sebenarnya saya kira rakyat Malaysia khususnya tahu kan bila ada masalah isu COVID-19, PKP ni kan. Lagi-lagi PKP 1 tahun lepas kan. Itu memang yang PKP 1 yang kita kira suatu keadaan yang memang di luar jangkaan manusia. Betul. Sampai peringkat memang tak boleh bergerak langsung. Bahasa mudah gitulah. Jadi mereka yang dah berhajat, dah merancang kan. Jadi keinginan nak mendirikan rumah tangga tu memang nak diteruskan. Sedangkan pejabat tutup. Senang kata gitu je. Pejabat tutup. Kan. Jadi bila pejabat tutup,
kita tak boleh buat proses biasa. Masjid pun begitu. Ya. Kan juru nikah pun tak boleh bergerak. Kan jadi keinginan tu nak. Jadi inisiatif jabatan mengambil dengan mengambil keputusan majlis fatwa tu tadi dah ada. Jadi kita laksanakan nikah VC ni tu, video conference ini adalah sebagai salah satu memenuhi keinginan kehendak mereka yang ingin berumah tangga. Sebab itu bila kita laksanakan dia punya kaedah itu, memang ada beberapa keadaan berlaku. Kalau yang mula-mula tu yang mana lelakinya tu berada di rumah yang lain, perempuan berada di rumah yang lain, dan pernah kita jumpa walinya dia berada di tempat yang lain. Tiga penjuru. Ada tiga penjuru. Dan saya ingat saya ada yang saya urus, yang kita online kan sendiri ketika itu, yang menjadi sentuhan hati kita bila mana pasangan ni salah seorangnya lah frontliner. Frontliner, polis. Ini cerita benar berlaku dan memang kebetulan ketika online tu saya juru nikah dia. Jadi memang kita ingat, kes panjang tapi kita kasih masa dia bernikah tu dia berada di hospital Sungai Buloh. Ini cerita benar. Kan sampai kita bercakap dengan pasangan ni nak teruskan juga. Teruskanlah ustaz. Jadi maknanya berjalan. Maknanya perempuannya berada di rumah dia dan lelaki ni berada di hospital. Itu yang keadaan kita ada menggunakan sama ada nak gunakan Skype ke nak gunakan sekarang kan banyak medium ni kan. Biasanya yang glamournya Skype, kemudian Zoom, Google Meet. Ini yang saya asal-asal tak tahu pun lama-lama pandai jugalah. Kena belajar ya. Kena belajar juga. Paling bukan command lah, maknanya paling kurang pun menggunakan WhatsApp video call. Sebab kita dah boleh invite kan. Jadi yang biasanya guna Skype atau Zoom sebab kita nak rakam tujuan dia. Jadi maknanya keadaan itu berlaku. Jadi memang tidak berada seperti biasa. Kan? Kalau orang yang nikah seperti biasa, maknanya laki, perempuan, kemudian saksi, Tok Kodi. Tok Kodi minta maaf lah. Ni contohnya. Macam ni. Ada ni, alhamdulillah. Ini yang pertama sekali kan, pasangan pertama kan? Ya, yang ini saya ingat saya di wilayah di Jawi, Jawi yang menganjurkan pernikahan ini. Ini di antara yang awal lah. Okey. Okey. Inilah kali pertama kita tengok. Kalau ni saya rasa yang lelakinya kurang sikit getar kot. Kalau depan-depan tu. Nombor baru. Nombor baru kan. Senang sikit lah siapa yang nikah yang online ni. Jadi kesimpulan kita sebut awal, dia memang beza dengan yang biasa. Tapi tujuannya adalah untuk kita menghalalkan perhubungan di antara lelaki dan perempuan. Dan saya mengucapkan tahniah kepada pasangan yang bernikah dengan secara online ini. Dan kita mendapatkan feedback yang dia kata, alhamdulillah, yang wajib dah selesai. Itu yang kita nak. Sebab tu kalau timbul kata yakin tak yakin, kita kena yakin dan tidak ada perlu ada sebarang keraguan sama pernikahan ini menepati syarat ataupun tidak. Tapi yang pastinya kita sebut tadi, rukunnya kita kena jaga, syaratnya kita kena jaga, nikah sah kita kena yakin. Ustaz, yelah kita hidup ni di Malaysia ni banyak benarlah adatnya. Adat setiap negeri tu ada adat tu sendiri lah. Dan yang selalu kita dengar daripada saya kecil sampailah ke besar ni, kalau kita nak akad nikah tu satu nafas je. Saya terima nikahnya Syafiqah Mirza. Nasib baik nama pendek. Nama panjang Sharifah. Itu Masya Allah. Itu. Jadi kalau macam nikah dalam talian ni, dalam ataupun online ni, manalah tahu talian tu putus-putus ke. Kalau kita depan-depan kita dengarlah dia semput. Betul. Kalau ni tiba-tiba ni freeze pula. Macam mana tu? Okey. Baik. Bila kita nak menjalankan majlis akad nikah secara online, di antara perkara yang kita ambil berat, talian internet. Sebab tu kita kadang-kadang kita minta test dulu. Kalau orang yang betul-betul proper benda ni kan, dia memang akan test. Ustaz, kita nak test dulu. Kadang-kadang contoh nak nikah besok. Hari ni kita nak test dulu Ustaz. Bagus ni. Dan itu pun memang yang kita harapkan. Sebab kita nak tengok ada tak gangguan-gangguan dan sebagainya. Dan alhamdulillah, banyak yang okey. Tetapi ada. Kita dah jumpa. Ini yang jadi masalah. Bila tersangkut, automatik nikah tu kena tangguhkan. Kena repeat balik. I'adah. Kena ulang balik. Sampai peringkat pernah berlaku, kat dalam ini ruang tamu tak boleh lah Ustaz. Berjalan sampai ke dapur pun dia kata lain dapur tu lagi clear kata dia. Tu pandai-pandai lah macam mana pun. Jadi sebab kita nak pastikan perjalanan terutamanya lafaz ijab kabul ketika dijalankan itu maknanya
terang. Terang. Kan? Maknanya kita yang melihat sebagai pendaftar, ketika itu lafaz ijab daripada wali, qabul daripada pengantin, terang, saksi dengar, kita pendengar. Sebab itu kadang-kadang kita minta isu macam 1 napah, 2 napah, 3 napah ni betul. Saya pendengar lama dah. Kadang-kadang bila kita sembang-sembang dengan pengantin nak nikah tu, si pengantin saya tanya, "Ustaz, nak tanya, mesti ke 1 napah?" Saya senyum saja. Siapalah mengajar? Ni bapa saya ajar, ni atuk saya ajar, nenek abang saya. Saya pun senyum saja. Saya pendengar dah lama. Tapi yang saya mengaji tak pernah pula jadi syarat, saya kata. Yang penting jangan putus mualatnya. Sebab itu kadang-kadang bila masa nikah online tu berjalan, kadang-kadang lain tak bercantik kan. Jadi kita nasihatkan gunakan lafaz yang pendek. Kan? Contoh jawab nikah tu kan, aku terima nikahnya. Cukup. Dengar tu siapa yang cerita panjang kan? tu. Ini yang kadang-kadang saya minta maaf lah sebab kita dah terbiasa dengan lafaz yang turun temurun. Betul. Masa aku terima nikahnya Suhana binti Mo Hussein dengan mas kahwinnya. Kalau sekarang ni kata RM300 tak apa. Ada yang pernah kita jumpa RM3,588.53. Aduh. Kadang-kadang tu yang nak menikah tu pun dia siap tengok betul tak betul kan. Jadi itu yang akan menjadikan lafaz yang diijab kabulkan tu takut boleh jadi cacat. Kalau depan-depan tak apa. Ini masalah bila online. Kan? Itu yang kadang-kadang kita takut, kita bimbang. Betul. Di situ ada unsur-unsur yang menyebabkan lafaz itu terganggu, rukun terganggu. Kalau macam tu tadi okey, orang tak faham bahawa ada yang pendeknya ada. Satu lagi orang mempertikaikan ialah selalunya kita nampak akad nikah ni depan-depan salam macam tu. Menggigil-gigil orang tu, ini dah nikah dalam talian ni nak salam apanya ustaz? Macam mana tu? Isu salam ni betul sampai sekarang saya tak pernah nafikan. Memang kita tak pernah nafikan. Sampai pernah ada yang kata, "Ustaz, kalau tak salam tu tak boleh ke? Kalau tak salam tu kira tak sah ke?" Saya pun senyum aja kan. Takkan kita kata kau ni apa tak tahu kan. Baiklah. Salam tu sunnah je. Sunnah. Okey. Kalau orang tu maknanya tidak ada apa-apa halangan untuk dia salam, silakanlah. Cuma dalam PKP ni salah satu peraturannya kita maknanya salam tu tangguhkan. Kan? Dan saya suka kongsikan insya-Allah hanya beberapa lebih kurang setengah jam lebih sikitlah. Insya-Allah Selangor akan menamatkan setakat ni nikah online akan tamat sebab 8 hari bulan alhamdulillah kita akan bernikah secara bersemuka. Dah dibenarkan dah. Rumah boleh, masjid boleh, surau boleh, mana tempat dia nak boleh. Ini tengok ada KLCC yang kat belakang ni ada KLCC nak nikah. Silakan. Boleh dah ada masa. Boleh, ya? Dah boleh dah. Tapi KLCC ni KL lah kan. Selangor boleh, tak ada masalah. Tapi macam mana pun salam kita minta ditangguhkan dulu. Salam tangguh. Dan yang kita nak bagi tahu, kalau tak salam pun tak ada masalah pun. Kan? Tu yang pernah saya jumpa kan. Saya kata kalau mesti salam ke? Ya kalau orang tu ada tangan, kalau tak ada tangan nak salam tangan mana saya cakap dengan dia. Juga ustaz je. Jadi sah jugalah. Sah lah. Yang penting rukun tu ada saya kata. Masya-Allah. Sebab kita selalu tengok kan kalau orang salam tu yang Tok Kadi pun beria tu sah. Betul. Bukan begitu. Ada yang begini. Saya pun terkejut dia. Depan saya pernah berlaku. Dia punya wali ini nak Gusti Lengan ke apa ni. Lain macam dia punya gaya ni. Saya kata, macam ni. Saya terkejut. Yang saya belajar lain. Ini gala kan. Saya kata, pandai-pandai lah kau lah. Kan? Tapi yang kita nak jelaskan dalam hal-hal begini boleh. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita dah menjadi suatu kebiasaan. Jadi adat dah. Sebab tu kalau kita beradat tu boleh. Tapi janganlah sampai melampau syariat. Jadi orang akan tengok, ini kalau tak salam tak sah. Tu kan. Kalau misal kata tak goyang tangan tak sah. Benar berlaku. Benar Itu yang imam tu begitu kawan pun terkejut. Apa ni imam? Jawablah. Jawab apa? Pula tu dah. Kan? Terkejut jadi masalah. Tu Ustaz, bila kita cerita pasal nikah bulan ni yang dah menikah tu, alhamdulillah lah, tahniah lah. Adalah pasangannya taklah sepi. Tapi macam orang macam yang belum lagi ada pasangan, tak ada ni kat sebelah ni yang kesepian ni. Masya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Marilah kita dengar
dengar sekejap lagu Sepi, Ustaz. Daripada Aina Abdul. Ini lagu pilihan malam ini. Jadi kita saksikan sebentar lagu Aina Abdul. Jangan ke mana-mana.